apa jua yang berlaku, insya-Allah semuanya ada hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini bukan satu penghalang untuk kita down kan. Dan ada some agent tu dia down, alah macam mana susah semua. There's no failure, only wrong result. Just change strategy. So apa yang kena buat bila keadaan macam ni, kita kena sentiasa tukar strategi kita. Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Faizal bin Asif. Alhamdulillah, saya telah berumur tahun ni 36 tahun Tahun ni 36 dan saya involved dalam industri financial service ni daripada tahun 2008, 2007 macam tu. Hujung 2007 macam tu kan. Dulu mulanya buat unit trust dengan company public moon, CIMB semua lah kan. Lepas tu buat sekejap lah, itu pun tak ada lesen, orang kata tumpang lesen kawan kan. Dia kata buat unit trust ni senang kan, boleh invest melalui EPF. Itu pengalaman saya. That's my first time dalam industri financial service kan. And then lepas daripada tu saya involved dalam insurance industry pada tahun 2008, hujung 2008. Dan waktu lah tu permulaan saya berada dalam industri. And then waktu tu saya kata 2010 tu, 2011 tu, awal 2011 tu saya dah quit daripada industri insurance dan saya nak cuba buat macam-macam bisnes. And then waktu tu lah orang kata permulaan apa yang saya belajar dalam hidup adalah nak mengenal dunia. Jadi semua benda kita buat waktu tu, kita try and error untuk nak apa orang kata, untuk nak berjaya lah kan. Dan Alhamdulillah 2014 setelah saya buat banyak benda, dan barulah tahun 2014 official saya masuk AIA, join AIA. So daripada situlah permulaan career saya dalam AIA sampailah hari ini kan. So saya telah menempuhi bermacam-macam rintangan, dugaan, daripada senang susah, itu biasalah kan. Tapi Alhamdulillah bila saya start fokus 2014 sampailah sekarang, so kita nampak pencapaian yang Allah telah bagi pada saya terlalu luas, terlalu banyak sebenarnya. Alhamdulillah, saya sendiri pun tak sangka kan. Yang mana semalam adalah hari kebahagiaan saya. Hari kebahagiaan saya kan, yang mana Allah mudahkan promotion saya diluluskan, dan malam secara rasminya tadi bila tengok portal, Alhamdulillah secara rasminya saya telah menjadi district manager. Alhamdulillah. Tahniah. Alhamdulillah. Tahniah Faizal. Baik, Alhamdulillah. So setelah 7 tahun berjuang, so inilah hasilnya. Memang saya start daripada zero. 2014 tu memang saya start daripada zero, daripada tak ada apa-apa, daripada naik motor kan, sampailah sekarang. So dia punya journey tu sebenarnya sangat-sangat indah kan. Alhamdulillah. So in terms of my personal sales, sebenarnya Alhamdulillah saya dah pernah 6 kali MDRT dekat previous company 2 kali, dekat AIA 4 kali MDRT. 4 kali kan? 18 5 kot. 16, 17, 18, 4 kali. Dekat AIA 4 kali. Alhamdulillah. So dalam masa yang sama, bila saya realise untuk jadi orang yang lebih masyhur, untuk jadi orang yang lebih masyhur dalam industri takaful ni kan, sebenarnya apa yang saya tengok kan, kawan-kawan saya semua adalah daripada dia punya recruitment. So along the way tu, dalam masa saya buat personal sale, memang orang kata saya punya kerja ni memang macam orang gila, dan everyday saya akan buat recruitment. Sampailah sekarang district manager di bawah saya, lebih kurang yang saya manage ada lebih kurang dalam dekat 130 orang. Dan Alhamdulillah bila saya naik district manager semalam, total lebih kurang 6.8 juta total team saya untuk district manager. Alhamdulillah, ini semua adalah pencapaian. Kita tak tahu masa depan kita macam mana dalam industri ni, tapi apa yang saya boleh katakan, kita cuma buat yang terbaik kan. Dan kenapa membuatkan saya nak berjaya dalam industri ni, sebab kita dah biasa susah. Dan bila kita involve dengan industri ni, barulah kita nampak mudahnya sebenarnya kerja kita kalau kita ada kegigihan.
Bila kita ada kegigihan, insya-Allah Allah mudahkan segala urusan kita. Dan percayalah, setiap kegigihan kita ni kena diiringi dengan istiqamah. So itulah apa yang saya buat, kegigihan dan istiqamah every day. Itu cara saya bekerja, kan? Yang mana kalau leader saya kata, Faizal, kau kena buat phone call sekurang-kurangnya 50 phone call setiap hari, kan? Saya akan dengar cakap dia dan saya akan buat benda tu di waktu permulaan. Macam tu juga, kalau bos saya letak satu target, okey, tahun ni kau kena rekrut sekurang-kurangnya 30 orang daripada kau punya team. So saya akan buat 30 orang. Alhamdulillah, apa yang target yang diletakkan, apa target yang saya letak, boleh kata so far semuanya, Alhamdulillah, 80% tu achieve the target, 80%. Sebab saya dah biasa susah. Kalau dulu saya bekerja untuk dapatkan duit, saya kena bekerja dengan membanting tulang, tapi hari ni kita tak perlu nak membanting tulang untuk kita bekerja. Kita perlu hanya kena pandai cakap. Nak kata pandai cakap tak juga, sebenarnya kena rajin bercakap, rajin jumpa orang. InsyaAllah Allah bagi mudahkan, Allah mudahkan urusan kerjaya kita. Kalau dulu saya bekerja, saya dah biasa susah daripada saya umur 7 tahun. Yalah, daripada kecil lagi kan. Kita memang daripada family yang susah. Dan waktu saya sekolah pun saya dah start bekerja, jadi KD waktu tu, kan. Dan waktu tu lah pengalaman saya, bila saya realise hidup saya dulu dan sekarang untuk cari duit, saya tak nak kekal susah selama-lamanya. Sebab kalau dulu orang lain fikir macam mana nak main apa semua, saya tak ada masa fikir nak main. Tapi saya fikir macam mana waktu saya susah dulu, umur 13 tahun, 14 tahun, waktu saya sekolah, saya fikir macam mana nak cari duit untuk bantu mak saya. So benda inilah yang saya alami bertahun-tahun. Kalau dulu kerja pagi, sekolah pagi, belah petang tu saya akan pergi padang golf, saya akan jadi KD. Saya duduk kat sana untuk cari rezeki. Kalau weekend tu memang takkan ada kat rumah. Weekend tu memang saya duduk dekat padang golf. Nak pergi padang golf satu tempat ke satu tempat tu bukan dekat jauh untuk jalan kaki. Berhenti dekat international school kat Ampang tu, lepas tu pergi kat Kelab Darul Ihsan, lebih kurang berjalan kaki 2 kilo setiap hari pergi dan balik. Itu yang saya buat untuk dapatkan. Kadang-kadang tak dapat. Bila kita pergi tak dapat duit, kadang-kadang bila kita pergi dapat RM15, RM20 every day. Jadi bila saya involve dalam, saya pun tak pernah terfikir macam mana saya boleh jadi insurance agent sebenarnya. Saya pun tak pernah terfikir, kan. Dah macam mana mungkin ni takdir Allah, rezeki Allah nak bagi kat saya. Bila kawan saya ajak, iaitu Encik Azlan M. Hassan, untuk buat bisnes ni, saya nampak masa depan saya kat sini cerah. Sebab apa? Sebab formula yang dia bagi kat saya, dia kata mudah sangat. Every day, dia macam mana kau kena make sure jumpa sekurang-kurangnya 3 orang. Sekurang-kurangnya 3 orang. Every day. Itu yang saya buat daripada permulaan sampailah. Tak ada. Sekarang, boleh kata sekarang jumpa orang juga, tetapi untuk rekrutmen. Saya jadikan benda tu, aktiviti tu adalah habit saya. Kalau dia kata kena buat phone call, every day saya akan kena make sure akan buat phone call. Kalau 50 lah saya akan buat. So inilah kegigihan saya. Saya sedar bila saya buat sesuatu benda ni, dia akan ada banyak benda rintangan-rintangan yang mana kita anggap benda ni semuanya adalah ujian. Kalau kita tengok, kadang-kadang ujian daripada kawan-kawan kita, ujian daripada leader-leader kita, ujian daripada klien, ujian daripada keluarga, keluarga halang, family tak support, klien reject, kata nak masuk, lepas tu tiba-tiba tak jadi. So benda ni semua adalah ujian-ujian yang mana saya kena tempuhi. Saya realizekan benda tu, sebab tu bila ada objection, apa-apa objection, saya anggap benda tu adalah part of the journey untuk kita nak sukses. So saya tak pernah rasa macam, kalau saya nak down pun saya akan ambil masa 1 hari je untuk saya down. Kalau tidak, memang saya selama-lamanya saya akan putus asa. Once bila bisnes ni kita start putus asa, dah give up, lama-lama kalau kita jadikan benda tu sebagai habit, benda tu tak akan membantu kita untuk kita growth. Sebab istilah give up dalam hidup saya selama, Alhamdulillah,
saya involve dengan AIA lah tak pernah ada lagi sampai sekarang, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab every day saya akan minta dengan Allah, minta Allah mudahkan segala urusan kerja saya, dan saya minta Allah beri semangat, kekuatan kepada saya untuk saya teruskan perjuangan ni. Every day doa saya akan minta Allah, ya Allah berilah kekuatan, semangat pada saya, ya Allah, untuk saya tempuhi pekerjaan-pekerjaan ni. Dan jadilah satu pekerjaan yang saya lakukan ni adalah pekerjaan yang saya sukai, yang saya seronok, dan bukan pekerjaan yang terpaksa kerja untuk dapatkan duit, bukan. So benda-benda ni orang kata relation dengan Allah ni yang membuatkan saya terus maju, dan alhamdulillah, dan saya yakin memang 100% saya yakin semua rezeki yang Allah bagi pada saya ni semuanya datang daripada dia, kan? Dan setiap ujian yang Allah bagi pada saya yakin itu semuanya daripada Allah, kan? So kita apa yang boleh buat kat sini adalah untuk saya, ini antara tip kejayaan. Nak kata berjaya, saya ni berjaya, tak adalah berjaya, tapi saya cuma nak kongsikan antara tips-tips selama yang semasa saya melalui dalam bisnes Takaful ni adalah relation saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang kata yakin saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang membuatkan saya berada di tahap ini. Dan saya yakin dengan segala perintah Allah, larangan Allah, ada kena mengena dengan rezeki kita, ada kena mengena dengan hidup kita. Apabila kita melakukan banyak benda yang Allah suka, insya-Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Apabila kita melakukan satu benda yang Allah tak suka, benda tu akan yang menyekat apa-apa yang kita nak sebenarnya. Dia dekat dunia ni dah ada dua, Allah nak bagi, sama ada rezeki yang berkat ataupun rezeki yang Allah yang istidraj yang Allah nak bagi. Dia dua je. Kalau berkat, insya-Allah benda ni akan ada related dengan amalan kita. Tapi kalau rezeki tu tak berkat, istidraj, maka orang yang tak sembah Allah pun Allah boleh bagi. Betul tak? Kalau kita tengok sekarang ni, orang yang tak sembah Allah, dia antara orang yang terkaya kat dunia. Tapi bagi Allah, dunia ni langsung tak ada nilai walaupun sebesar kepak nyamuk. Kalau sekiranya ada nilai walaupun sebesar kepak nyamuk, kepak lalat ke kepak nyamuk, tak ingat. Nabi kata, maka aku tak akan bagi minum pada orang yang kafir. Jadi saya yakin. So kita kena realize sebenarnya apa maksud kita, Allah hidupkan kita kat dunia ni. Untuk apa? Untuk kita nak berjaya. Apabila kita berjaya nanti, apa yang kita boleh bagi pada agama Allah? Alhamdulillah, bila saya start fikir macam ni, benda tu Allah lorongkan banyak pintu-pintu rezeki. Saya punya impian, kalau saya, insya-Allah kalau Allah bagi saya rezeki yang banyak, saya akan ada satu yayasan, yang mana dengan yayasan saya ini, insya-Allah saya boleh dapat manfaat dan untuk orang lain yang susah. Itu saya punya impian. Bukan sekadar nak impian nak pakai Lamborghini, nak pakai Ferrari. Itu semua adalah nafsu dunia, yang mana benda yang kita tak pernah cukup. Kalau kita rasa kita nak Lamborghini, kita rasa cukup, besok kita akan fikir macam mana nak dapatkan Rolls Royce. Bila kita dapat Rolls Royce, kita fikir macam mana besok kita nak ada private jet. Bila kita dah fikir ada private jet, fikir macam mana kita nak jadi orang nombor 1 terkaya dekat dunia. Lepas tu nak kekalkan benda tu. So ini semua orang kata benda-benda yang orang bukan Islam punya pemikiran. Dia nak jadi kaya saja. Dia nak jadi nombor 1 saja, bukan. Tetapi kat sini pendirian saya dalam bisnes ni adalah macam mana saya nak jadi orang yang kaya dan boleh bagi manfaat kepada keluarga diri saya, keluarga saya, saudara mara saya, jiran tetangga saya, kaum kerabat saya, kawan-kawan saya, seluruh umat, seluruh alam yang ada kat dunia ni. Itu bila kita start fikir macam tu, saya nampak rezeki saya Allah mudahkan. Dan saya sangat-sangat happy dengan pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Lillahi wallahi. 2 hari PKP duduk rumah saya dah buntu. Dan kalau boleh saya everyday saya akan jumpa orang. Abang Haris tahu lah. So saya rasa macam seronok. Sebab apa? Tak tahu saya kenapa. Kenapa saya punya passion dalam industri ni seronok sangat. Saya rasa rezeki yang Allah bagi dekat saya, dekat industri ni, bukan sekadar duit saja. Tetapi apa yang saya nampak, rezeki yang Allah bagi dekat saya dalam industri ni adalah keseronokan saya melakukan pekerjaan. Tuan-tuan, for your information saya nak share macam mana saya struggle nak naik DM untuk tahun 2020 ni. Orang kata hanya Allah je yang tahu dan budak-budak saya saja yang tahu.
Macam tu juga jenis saya macam mana daripada life planner terus kepada UM. Saya ingat lagi tahun 2017 saya punya journey tahun 2017 waktu tu saya jadi life planner 2017 life planner Januari 2017 Jun saya jadi assistant unit manager. Bulan 11 November saya MDRT. Bulan 12 November Disember saya jadi unit manager. Dalam masa 1 tahun saya boleh buat 3 pencapaian. Bukan nak bangga diri, tapi saya yakin semuanya ni bantuan daripada Allah SWT. Tanpa bantuan daripada Allah, saya tak ada kekuatan. Lillahi ta'ala. Daripada life plannya 2017, AUM, UM dan MDRT. 3 benda yang saya kena fikir dalam masa setahun. Dan saya buat benda tu. Sebab saya cakap, semuanya datang daripada Allah. Tanpa bantuan daripada Allah, pertolongan daripada Allah, memang kita tak ada buat apa-apa. Kita hebatlah macam mana pun, dia sama ada 2 saja. Pencapaian kita ni sama ada takdir Allah ataupun rahmat Allah. Bila takdir Allah, kita tak buat apa-apa, tiba-tiba kita jumpa satu klien and jackpot. Macam kawan saya, dia baru je join Elite, dia jackpot dapat 500,000 premium. Itu jackpot. Ini takdir Allah. Even kalau hari tu suruh convert pada Elite Pro pun dia tak confident. So, kalau orang kata, kalau rezeki kita Allah Ta'ala berkat, insya-Allah semua urusan kita Allah mudahkan. Dan begitu juga tahun 2020 ni, bila saya nak, sebab saya punya daripada UM, maknanya saya punya tempoh matang. Tahun ni saya dah 2020 ni saya dah boleh naik kepada district manager. Kat sini saya cuma nak cerita pengalaman saya. 2019 saya dah spin off satu unit manager. 2020 ni apa saya buat? Saya kena fikir macam mana saya nak develop another unit manager. Jadi apa yang saya buat adalah, saya punya unit manager sekarang ni yang ada ni, boleh kata memang orang kata dia macam mana nak cakap macam kurang semangat sikit lah nak buat bisnes ni. Orang kata mungkin dia ada satu tahap macam tak serius. Semoga diberi hidayah dan dia akan lebih serius. Dan apa yang saya buat adalah saya bantu tim dia daripada permulaan, daripada rekrutmen dia, daripada sales jualan dia dan budak-budak dia. Boleh kata my unit manager naik 70% semuanya alhamdulillah daripada bantuan saya. Dalam masa yang sama saya kena achieve juga saya punya personal sale, which is tahun lepas 2020 pun saya achieve my personal sale untuk jadi MDRT juga. So memang saya stress dengan PR lagi dengan PR. Bila nak naik, bukan just naik untuk fulfill the requirement untuk jadi UM saja the production tu, PR punya requirement pun kena cover juga. So benda tu semuanya saya settlekan, alhamdulillah Allah mudahkan. Cuma sepatutnya saya hari tu naik pada 15 Januari, tetapi 15 Januari tu ada terlepas pandang daripada G1 PR nak kena jaga sampailah D0, terlepas pandang satu polisi. Saya ada 2 polisi saya terlepas pandang, menyebabkan saya punya promotion tersangkut sekejap. Sebab itulah promotion saya sepatutnya 15 hari bulan itu, tetapi dia keluar pada semalam. Tapi alhamdulillah waktu 15 tu saya punya macam ni tau. Saya punya target. Waktu ialah 2020 tu saya fikir saya nak settlekan awal. Saya nak dapatkan keputusan district manager pada pertengahan bulan Januari, first batch punya keputusan. Tiba-tiba tengok kawan-kawan saya semua dapat yang first batch, kecuali saya saja yang tak keluar lagi saya punya result. Waktu tu lillahi ta'ala memang saya ada sikit down. Bila saya sikit down, sehari, 2 hari, 3 hari lepas tu, saya anggap benda ni, ya Allah, aku dah buat yang terbaik untuk 2020. Sesungguhnya kau maha mengetahui apa yang aku buat. Kerja macam orang gila, siang malam berdoa minta kepada kau, tetapi kau tak bagi juga untuk aku jadikan first batch. Saya dah reda lah, nak kena tunggu lagi second batch. Daripada 15 sampai 22 berapa hari tu kan banyak hari lagi. Every day saya tengok email tu, bila promotion nak keluar. Tengok email. Sampai satu tahap tu saya dah reda dah. Sekiranya Allah tak izinkan untuk saya jadi district manager, it's okay, tak ada masalah. Dah sampai tahap reda dah.
Tapi sebab tu bila keluar semalam saya rasa macam bersyukur sangat. Tetapi kalau sekiranya promotion saya sangkut ada isu-isu benda yang pelik-pelik yang menyebabkan promotion saya sangkut, saya pun akan redha, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab saya belajar yakin yang bagi rezeki semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita realize yang bagi rezeki yang bagi rezeki kita adalah Allah, insya-Allah segala urusan kita, pekerjaan kita tidak akan stres. Lillahi taala, kita tak akan stres. Alhamdulillah bila kita cuba hampirkan diri kita dengan Allah, dan apa yang saya realize adalah alhamdulillah saya kurang stres. Kalau dulu bila kita jauh hubungan kita dengan Allah, kita rasa macam memang tension, stres, nak marah dan sebagainya. Tapi sekarang semua yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya alhamdulillah saya rasa benda tu rasa macam okey lah. Jadi apa pelajaran daripada sini yang saya nak kongsi adalah kita just buat yang terbaik, let Allah do the rest. Kita just buat yang terbaik, Allah buat yang selanjutnya Allah yang apa ni. Okay guys, I think itu sajalah kot daripada saya. Kalau ada apa-apa Q&A, sebab I think nak tanya apa boleh tanya. InsyaAllah kita boleh pergi kepada part teknikal. Macam saya cakap, apa yang saya share hari ni tak ada slide. Jadi apa yang terkeluar daripada hati saya cakap. Kadang-kadang saya jarang nak cakap bab relation dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Saya cakap benda lain, lebih kepada aktiviti, macam mana nak buat, macam mana skill idea. All skill kita memang betul kena belajar. Tapi tak tahu kenapa hari ni saya nak lebih share untuk kerjaya kita dengan relatekan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang saya rasa, dan benda itulah yang saya nak share pada tuan-tuan semua. Ada tak apa-apa soalan? Okey, mungkin kita open kepada satu atau dua soalan saja sebab masa mungkin mencemburui kita. Sebab kita ada lagi beberapa sesi. Okey, saya open kepada dua soalan. Ada tak? Hai Mak Zura. Hai. Apa tu? Siapa tu? Hai lah, Ratu cantik Johor. Ya betul. Kau kena jaga anak aku baik-baik. Siapa berani bully anak aku, siap Okey, ada question? Ada question? Cik Faizal, saya hadir lah Cik Faizal. Okey. Boleh Cik Faizal? Boleh, Haris. Okey. Walaupun kita kira sebelah kan. Just mungkin pertanyaan ni untuk kawan-kawan kita kawan-kawan saya dalam Alpha Group lah. Okay, I think sebagai manusia biasa, you pun down. You pun cakap tadi, you down and then you ambil masa sehari kadang-kadang. Okay, macam mana you bangkit daripada down tu? Kan? Sehari je, itu pendek kot. Ada setengah jam sampai 2 bulan down dia. Okay. Sebab, yelah kita manusia ni akan ada, bukanlah kita ada hati dan perasaan kan. Sebab tu kita rasa macam bila kita down, yang pertama sekali kita kena redha, kita kena yakin bahawasanya apa yang berlaku semuanya dengan takdir Allah, dan kita relatekan semuanya perbuatan kita. Orang kata kita kena muhasabah. Mungkin di atas benda ni berlaku sebab kesalahan kita sendiri, dosa kita dengan Allah, lebih kurang macam tu. Mungkin ada benda yang saya buat yang tak betul, tak apa, saya redha. Dan yelah, orang kata maksimum saya down cuma sehari 2 hari saja. Saya tak keluar rumah, saya relax, saya tidur, saya makan, macam tu lah. Nak sedih-sedih ni Alhamdulillah memang tak ada lah. Alhamdulillah. Walaupun baru ni saya macam kecewa, kawan-kawan saya semua dah promote district manager, tapi saya lepas 2 hari tu saya dah redha. Sekiranya Allah takdirkan saya tak jadi district manager pun saya tak ralat, sebab saya yakin Allah dah bagi banyak rezeki pada saya, kan? Saya dah buat yang terbaik. Kalau itu bukan rezeki saya,
orang kata it's okay, tak ada masalah. Saya cuma belajar untuk redha, yakin dengan apa yang Allah bagi pada saya. Dan bila kita relatekan benda ni dengan Allah, insya-Allah kita akan feel so free, kita akan feel so happy. Wallahu a'lam, itu saya punya opinion untuk apa ni lah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Ada lagi? Last question. Nak tanya soalan boleh? Okey, boleh. Siapa perkenalkan diri, lepas tu utarakan soalan. Assalamualaikum Zal. Waalaikumsalam. Tiga Aslinda. Apa? Aslinda. Aslinda. Kak Lin Aslinda Bujang, alamak. Ya. Kak Linda ni saya Okay, hati-hati. Ni lah. Saya punya idola, tak sangka Kak Lin ada dalam ni. Saya pun malu lah Kak Lin ada. Tak ada. Soalnya kat video sebab dah tukar everything. Tanya Zah, ya Allah, sangat-sangat inspired, sangat-sangat terharu. Connection dengan Allah sangat-sangat hebat. Cing gila. Ya Allah, syukur nak buat cakap dengan Faizal ni. Alhamdulillah. That the best thing lah sebenarnya, connection dengan Allah. Cuma Kak Din nak tanya hari ni, macam mana Faizal buat recruitment daripada tahun 2014 okey. hingga sekarang ni menjadi sampai 150 orang tu. Apa yang nak tahu, dalam ada target tak dalam satu bulan ke berapa kena jumpa orang, berapa kena sharing, for recruitment lah, recruitment berapa insyaAllah. Sikit Faizal. Good question. Okay, sebenarnya recruitment yang saya buat, saya develop saya punya aktiviti daripada Facebook sebenarnya. Semuanya daripada Facebook. Saya develop saya punya Facebook. Kalau kita tengok, saya nak brandingkan, bila orang sebut je nama Faizal Asif, dia tahu dia daripada AIA. Dia macam tu. Dia buat takaful. So setiap aktiviti company, agency, memang saya akan up dekat Facebook. Dan saya akan cari prospek saya punya friend ni, selain daripada, minta maaf, kita add juga kawan-kawan AIA, tapi kita limitkan. Dan kita ambil add orang-orang kat luar. Jadi kita punya prospek sebenarnya dah ada dalam Facebook tu. Jadi kat situ cara saya untuk marketingkan diri saya share segala achievement saya dekat Facebook. Alhamdulillah banyak yang datang PM daripada situ. Dan saya ni pula jenis rekrut semua orang. Orang kata nak interview apa semua kan, saya tak interview asalkan kau kata kau boleh buat. Tak kisahlah waktu dia interview dia tipu ke apa semua, saya rekrut je. Kadang-kadang macam kalau kita tengok kan, bila saya realisekan benda ni, saya tak memilih untuk rekrutmen. Sebab saya yakin kita tak tahu siapa yang Allah nak hantar kat kita sebenarnya. Macam saya punya unit manager sekarang, NK Group, NK Consultancy, NK Group ni, dia punya unit last year 2020 4.1 juta dia punya unit itu antara ejen yang terawal yang saya rekrut. Padahal saya kenal my unit manager ni daripada my friend yang mana setiap tahun nak achieve MOC pun susah. Tapi saya cuma buat yang terbaik. Saya cakap dengan ejen yang saya rekrut ni, my friend ni, nama dia Ashraf. Saya cakap dengan dia, dalam industri ni bro, kita bukan saja untuk buat sale, kita kena fikir macam mana kita nak develop kita punya empire. Jadi apa yang kau kena buat, kau kena buat recruitment juga. And then dia kenalkan saya dengan Ashraf, dengan my unit manager Iqbal. Jadi saya dia kata okey, ni ada Iqbal, nanti kau pergi jumpa dia apa semua, nanti tengoklah macam mana dia akan join kau, insyaAllah. Jadi bila saya tengok saya rekrut dia, saya develop Iqbal ni. Sekarang ni Alhamdulillah daripada 2019 dia dah independent. Dan sedangkan si Ashraf ni yang saya rekrut permulaan ni tak tahu mana pergi. Dia dah hilang dah. Dan benda tu berlaku juga pada a few agensi-agensi lain. Maknanya orang kata sistem agent get agent ni is sangat-sangat powerful. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang kita rekrut hari ni, kita rasa dia macam tak boleh belak. Saya cakap dengan dia, kalau kau rasa kau tak boleh buat sale, kau rekrut bro. Ada tak kawan-kawan? Saya akan buat macam tu. So saya nampak daripada situ Allah akan hantar mungkin orang lain, downline dia boleh lebih perform daripada dia. Itulah yang saya realise. Maknanya saya tak terlalu memilih untuk rekrut. Apa yang saya buat adalah buat yang terbaik. Kita cuba orang kata exposekan diri kita supaya orang ingat bila
sebut je nama Faizal Asif, orang tahu dia buat AIA. Boleh kata Alhamdulillah, bila saya punya branding dekat Facebook ni, bila sebut je Faizal Asif, orang tahu saya ni buat AIA dan MDRT. Macam tu lah, kita kena ada personal branding lah macam tu. Wallahualam. Okay, terima kasih Faizal. So maknanya kita kena brand ourselves lah. Kena bagi tahu semua orang yang kita ni siapa. Betul. Baru boleh buat report. Agent get agent. Get agent. Okay, last question. Macam mana Faizal bagi masa antara rekrutmen dan personal sale? Dalam satu minggu tu ada spesifik hari ke yang buat rekrutmen dan personal sale? Saya dia tak ada timetable, saya ikut dan je. Tapi macam sale yang saya buat, saya dah tukar strategi, saya dah tak pergi dekat saya akan pergi dekat golongan yang high net worth punya prospek dan referral. So orang-orang macam ni saya jagalah. So kita pusing-pusing kat situ juga. Even saya punya MDRT daripada 2019, 2020 semuanya referral. 2020, 2018, 2020 ni semuanya referral. Yang masa mula-mula tu je yang stranger. Tapi daripada situlah nak develop referral ni daripada stranger. Dulu saya tak ada apa-apa connection, tapi bila saya buat je, orang kata buat je. InsyaAllah nanti pandai lah. Lepas tu saya akan bagi ikut dan. Saya kerja 24 jam buka mata selagi mata saya tak tutup. Selagi tu saya tak ada istilah macam orang kata orang kata saya kalau notification masuk, mesej atau WhatsApp semua masuk, saya akan reply, especially kalau ejen-ejen saya. Saya rasa macam tengok WhatsApp masuk, biarlah nanti nak. Saya tak boleh, saya akan ada rasa perasaan macam wajib reply. Kalau tak reply dia punya WhatsApp tu, saya rasa macam gelisah, ada macam terhutang sama ada klien dan juga maknanya saya nak bagi tahu, saya start kerja sebab tu macam Kak Linda cakap tadi, saya tanya tadi, saya memang tak ada timetable, saya akan buat dua benda sekali jalan. I see, faham. Okay Faizal, tu je. Terima kasih sebab Kak Lin sangat inspired dengan Faizal. Tak sangka hari ni Faizal bagi sharing sebab nak jumpa pun susah. Alhamdulillah. So Kak Lin jadikan Faizal punya moto recruitment dan personal sale ni untuk diterapkan pada diri. InsyaAllah dengan Alpha Group juga. Terima kasih banyak. Yang penting is connection dengan Allah. Mesti power, power and power. Betul Kak Lin. Thank you Kak Lin. Okay, Assalamualaikum. Salam. Sebab kita punya event akan ada lagi beberapa event ataupun step yang kita akan share lagi yang mungkin you all tak sabar untuk dengar kita punya kontes-kontes daripada Alpha. Okay, thank you DM Faizal Asif, beri tepukan untuk DM. Thank you bos. Terima kasih lah, terima kasih. Thank you bos. Okay, Terima kasih Faizal. 21 ni. Aku pun kalau ada salah yang silap, minta ampun. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang tak baik semua atas kelemahan saya, minta ampun semua Tak apa. Assalamualaikum. Terima kasih Faizal. Terima kasih Faizal. Terima kasih je. Okay, so harap you all take note. Okay, thank you. Boleh. Terima kasih.